Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yaghsil li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali perbincangan kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan juga hadis pada muka surat X2 tu, aluan penterjemah, aluan berterjemah. Berdasarkan hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan jumlah cabang iman dengan angka tertentu. Bahkan terdapat syak, yakni keraguan para perawi dalam menentukan sama ada 70 ataupun 60 lebih. Apa yang nak dimaksudkan di sini, yang kita bicarakan di sini dia sebut 77 cabang iman. Jadi apabila sebut 77 cabang iman ni, jadi 77 tu angka tu ambil mana? Adakah ia sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sebut secara jelas, ataupun di sana berlaku ijtihad dari kalangan para ulama? Ni jadi tajuk ni 77 ni. Jadi di sini dia sebut bagaimana hadis yang kita baca sebelum daripada ni, Rasulullah dak khabar secara jelas angka berapa. Jadi ada perawi yang syok dak ingat sama ada 70 ataupun 60 lebih cabang iman. Manakala kalimah bid'un pula jumlahnya ialah di antara angka 3 dan hingga angka 9 menurut suatu pandangan yang masyhur. Disebut dalam hadis Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna. Iman ini mempunyai 70 lebih atau 60 lebih. Jadi kalimah lebih itu nisbah kepada bilangan berapa? Dia di antara 3 hingga 9. Maksudnya sama ada 63 sampai 69 ataupun 73 hingga 79. Ni ulama nak bincang bagaimana timbulnya kalimah 77 cabang iman tu ambil mana. Maka ramai para ulama berselisih pendapat dalam menentukan jumlahnya yang tepat, yang salah satunya ialah 77. Jadi ramailah di kalangan ulama yang berijtihad. Ulama ijtihad ni apa? Mani jitahada fa asaba falahu ajran wa mani jitahada fa akhta'a falahu ajran wahid, atau kama qala Rasulullah. Siapa-siapa yang berijtihad
Dan ijtihad dia betul, dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala betul dia, yang kedua pahala ijtihad dia. Ada pun siapa yang berijtihad dia salah, dia tak berdosa, tapi pada diri dia ni dapat 1 pahala ijtihad dia. Masuk ijtihad ni kalau kita kata meta motor lah, motor ni kalau kita boleh perih sampai 200, maknanya 200 tu limit dah nak pergi dah. Jadi ulama gitu juga kalau kita kata akal ni nya perih sungguh dah limit dah. Nya perih sungguhnya nyawa kajian dah berdasar Quran, berkuat kajian dah berdasarkan hadis Nabi. Bagaimana kata ulama salaf, bagaimana kata para ulama yang muktabah, bagaimana ijma' ulama, bagaimana pendapat ni nya kaji belaka dah. Asyik daripada kaji limit dah tu barulah nya keluar ijtihad dia. Maka tu ijtihad tu nya kaji sungguh-sungguh dah. Bukan sekadar tengok satu hadis Nabi nya keluar lalu fatwa tidak. Ni ulama ni nya ijtihad nya gomo sungguh-sungguh dah. Dia kaji sungguh-sungguh dah. Barulah keluar keputusan daripada ijtihad dia tu. Maka di sinilah dia sebut bagaimana para ulama berselisih pendapat dalam menentukan jumlahnya yang tepat. Kenapa berselisih pendapat? Kerana dia panggil dalil yang dhanni, dalil yang bukan qat'i, yang mana tidak jelas di sini. Jadi apabila dhanni, maka berlakulah khilaf di kalangan para ulama. Kalau dalil qat'i ni contoh masalah bab semayang bab dasar. Allah Ta'ala kata wajib semayang, maka tak ada ulama berijtihad. Sunat ya semayang, makruh semayang tak ada. Semua kata wajib belaka. Hak tu hak qat'i, hak jelas dah. Hak zanni ni timbul ada pandangan begini, ada pandangan begini, kerana ia tidak disebut secara jelas. Maka sebab tu di sini disebut dalam hadis 60 lebih ataupun 70 lebih. Jadi lebih tu lebih berapa? Maka tu yang tidak diketahui. Maka ulama berijtihad, ada kata 76, ada kata 77, ada kata kurang lagi. Kerana apa? Kerana ijtihad yang mereka buat, kajian yang mereka lakukan. Bagaimana pula angka ini dipilih oleh Imam Baihaqi? Jadi Imam Baihaqi daripada kitab ni lah, Syu'abul Iman ni. Maka dalam kitab tu Imam Baihaqi sebut 77 cabang imam. Dan Imam Qazwini, dan dimuatkan dalam karangan mereka sebagai cabang imam. Jadi pendapat Imam Baihaqi dan juga Imam Qazwini menyatakan imam ni dia ada 77 cabang imam. Usaha bagi merungkai persoalan ini pernah dilakukan oleh para ulama. Dalam perkara ni kita kata dah nak buat debat dah, ikutlah 70 berapa pun, 60 berapa pun. Tapi ulama dak anggap macam kita anggap. Kerana satu ilmu yang bersandarkan dengan Quran dan hadis Nabi tentu ada rahsia besar yang nak disebut di sana. Maka mereka membuat istiqra', membuat kajian berkaitan dengan perkara tersebut. Maka persoalan ini dilakukan oleh para ulama. Ramai ulama nak sebut cabang imam ni berapa? Cabang imam ni berapa? Dengan berpandukan dengan beberapa dalil dan petunjuk, antaranya ialah jadi ni kalau kita nak tahu ulama-ulama yang dia kata 77 ni, dia ambil dalil mana? Dalil ni kita sebut tempat nak sandar lah. Tempat nak sandar. Orang kata mu mayang sunat lepas so mu ambil mana tu? Mu ambil mana? Maka apabila orang terang hukum biang-biang, oh gitu, tu dalil dia. Tempat kita nak sandar. Maka satu-satu benda ni ingat dalam agama, dalam masalah ibadat, asal ibadat hukum dia haram.
Asal ibadat hukum dia haram, maknanya amal ibadat kita tak boleh buat mudah-mudah, tak boleh reka, melainkan apabila ada dalil yang membenarkan. Tu dari sudut ibadat. Dalam masalah dunia lain pula, asal segala perkara atas muka bumi ni halal, melainkan ada dalil yang mengharamkan dia. Tu kaedah dia. Jadi dalam bab ibadat ni dia sebut ni, ambil dalil mana kok yang jadi 27 ni, kita tengok. Hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan jumlah cabang iman ialah 70 lebih tanpa syak daripada perawi. Jadi ada hadis lain yang menyatakan memang Rasulullah sebut 70 lebih cabang iman. Kalau hadis hak atas hak kita baca sebelum ni, dia kata apa? Di sana ada syak perawi. Ada kata perawi ingat tak ingat, sama ada 70 lebih ataupun 60 lebih. Itu daripada perawi. Hak syak tadi ni buat mari dalil lain pula nak khabar bahawa memang sebut dalam hadis Nabi 70 lebih, bukan 60 lebih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul 'azmi 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai 70 lebih cabang. Disebut secara jelas dah. Iman dia ada 70 lebih cabang iman. Yang paling utama ialah ucapan tiada Tuhan melainkan Allah. Ni hak ucap utama ni, cabang hak paling utama kalimah la ilaha illallah. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam, dia pernah kata kepada Rasulullah, dia pernah kata kepada Allah, ya Allah, boleh tak mu ajar kepada aku satu kalimah untuk aku nak ingat pada kamu, untuk aku nak berzikir kepada kamu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, mu ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, kalimah ni Nabi-Nabi yang lain ucap belaka dah. Boleh tak muat mari kalimah lain hak khusus kepada aku? Maka kata Allah Ta'ala, tak mengucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Maka katanya Nabi Musa, ya Allah, hak aku minta ni benda hak mudah pernah bagi lagi ke Nabi lain. Kalau la ilaha illallah ni Nabi lain pun sebut belaka dah. Ada pun aku nak ni maknanya khusus untuk aku. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kalimah ini satu kalimah yang begitu berat. Sekiranya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletak pada satu timbangan, dan kalimah Allah la ilaha illallah diletak pada daun timbangan yang lain, tentu kalimah la ilaha illallah jauh lebih berat daripada dunia dan langit 7 lapis bumi, 7 lapis langit, jauh besar lebih berat kalimah la ilaha illallah. Nak khabar kalimah ni kalimah yang amat-amat besar. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa kalimah dia hak paling akhir sekali di atas muka bumi la ilaha illallah, syurga jaminan untuk dia. Jadi di kalangan ulama, di antaranya Syekh Said Hawa, dia kata kita orang yang beriman ni kalimah la ilaha illallah paling kurang 100 kali sehari. Paling kurang 100 kali sehari. Peganglah dalam kereta kita tu butir sebeh, rumah ke butir sebeh, ucap zikir 10-100 kali. Sebenarnya 100 kali ni sikit sangat, sikit berdoa. Kalau naik motor, naik kereta sekejap je 100 kali, sekejap aja. Kalimah la ilaha illallah 100 kali jangan tinggal. Salawat kepada Nabi 100 kali dan istighfar kepada Allah 100 kali.
Hak ni hak paling asal ni, makanan hak paling basic sekali kehidupan kita sebagai orang beriman. Kalau kita orang Melayu kok maknanya kalau makanan nasi lah. Jumpa ayam goreng ke, jumpa ais kering ke, jumpa chicken chop ke, lamb chop ke, kita makan. Tapi hak jenis perut nasi ke, dok jumpa nasi berasa dok kemas lagi. Kena dia jerepok dengan nasi juga dulu. Tu perut orang Melayu. Maknanya makanan rohani hak paling asas kali 3 tadi. Tu jadi amalan kita tu. Maka iman hak paling tinggi kali hak utama adalah tiada Tuhan melainkan Allah. Kalimah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah membuang tulang dari jalanan. Yakni hak paling rendah kali kita buang satu-satu perkara yang menjadi gangguan kepada orang ramai daripada jalan hak tu antara cabang hak paling rendah kali. Dan kita jangan ingat jangan buat mudah satu-satu kebaikan, kerana memang sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga gara-gara kerana dia buat kerja begini. Kita mungkin balik karang ke jalan kaki ke apa, naik motor ke, tengah-tengah jalan jerepah. Dengan pelepohnya jatuh atas jalan, buahnya jatuh atas jalan, alih insya-Allah niat molek kerana Allah kita tak tahu. Boleh jadi amalan tu melayakkan kita dapat menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah. Jangan kita kata ada ayah dia kecil sebab alim benda-benda gitu tu tak ada dapat tupuan pun, orang tak respect benda-benda apa. Tetapi ada orang masuk syurga dengan sebab yang sedemikian. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhit tariq. Jangan sekali-kali kamu memandang remeh kepada satu-satu kebaikan. Walaupun kamu mendatangi sahabat kamu dengan muka yang manis, jangan kamu pandang remeh. Kerana orang yang memandang remeh pada satu-satu kebaikan, dia antara perangai yang wujud pada orang munafik. Waktu dalam peperangan Tabuk, orang-orang hak miskin ada boleh nak pergi perang, dia bawa kema dia secepak. Dia bawa kema secekak ni dia pergi beri ke Rasulullah. Maka orang munafik dia kata apa? Kalau balas ni nak menang kuat. Ni Islam derma sikit ni. Maknanya ngancing ada sama buah hak sindir dengan kebaikan yang dibuat oleh orang. Tapi kita tak tahu dengan sebab hak tu Allah Ta'ala beri syurga kepada seseorang. Satu-satu kebaikan jangan pandang remeh. Seria. Jangan buatlah kebaikan apa-apa saja pun. Serta malu adalah salah satu cabang iman. Malu merupakan salah satu daripada cabang iman. Maka ni dalil nak khabar memang ada hadis sebut cabang iman ni 70 lebih. Tapi tak selesai lagi ni 70 lebih. Lebih tu berapa? Lebih tu berapa? Seterusnya hadis Abu Hurairah dalam Mustakhraj Abu Awanah melalui riwayat Suhail menyatakan bilangannya secara spesifik iaitu 76 atau 77. Memang dia sebut dalam hadis yang lain pula, yang mana memang ada riwayat menyatakan Rasulullah sebut secara jelas 76 ke dan 77. Maka ada lagi timbul 76 ke 77 dah. Kita tengok. Kemudian Ibnu Hibban yang menghitung semua cabang iman yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dan memperolehi jumlah 77. Cara beliau diperakui oleh Imam Ibnu Hajar, biasa sebut gini Imam Ibnu Hajar Asqalani lah. Kalau sabit dengan hadis ni, kerana dalam mazhab Syafi'i ada dua orang nama ulama yang masyhur nama sama. Yang pertama Imam Ibnu Hajar Asqalani, hak ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ilmu hadis. Dia mengarang satu kitab yang berjudul Fathul Bari. Nama kitab ni bukan nama orang, nama orang tu sukulah. Namanya Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari.
Tu Ibnu Hajar Asqalani. Seorang lagi imam yang besar juga dalam mazhab Syafi'i, yang merupakan pendapat yang terakhirlah dalam mazhab Syafi'i kalau tengok cabang-cabang ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Nama dia Imam Ibnu Hajar Haytami. Ni ulama dalam masalah fiqh. Kalau kita tengok, ini pendapat paling akhir dalam mazhab Syafi'i. Daripada Imam Syafi'i, Imam Muzani, Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Lepas daripada Imam Nawawinya turun dua ulama hafsah dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama Imam Ramli nama dia. Yang kedua Imam Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar belaka tu. Tapi semua dalam mazhab Syafi'i belaka. Cuma seorang bahagian hadis secara khususnya alim dalam bahagian tu, dan seorang lagi dalam masalah bab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia kata cara Ibnu Hibban ni sebagai cara yang diperakui oleh Imam Ibnu Hajar sebagai kaedah yang hampir tepat berbanding yang lain. Maksudnya Imam Ibnu Hibban ni cek semula cabang imam sebenar ni berapa, makanya cek dalam Quran. Cek satu dan nyecek hadis pula. Hadis 100,000 hadis tu nyecek satu-satu. Cek dalahnya jumpalah 77 cabang imam. Dan ini diakui oleh Imam Ibnu Hajar. Pakai bahasa Arab silang, Imam Al-Khalil berpandangan maksud bid'ah seperti dalam hadis di atas ialah 7. Ni tengok pula sudut dalam bahasa Arab pula. Bid'ah tu nisbah pada apa? Katanya Imam Khalil ulama dalam bahasa Arab. Ulama yang pakar bahasa Arab. Dia kata 7. Maka orang berani perendah halim ulama. Kalau tak pandai bahasa Arab, orang ni orang yang bodoh, yang tidak kenal hakikat ilmu. Sebab apa? Nak jadi orang alim, syarat paling asas kali ilmu bahasa Arab, ilmu paling asas yang kena tahu. Kalau ilmu bahasa Arab pun dia tak tahu nyebahan ulama, hak ni orang tak kenal diri ni. Orang tak kenal siapa diri dia yang sebenar, yang berani hina ulama. Sebab tu tengok dalil ni ambil juga dari sudut lughah, dari sudut balaghah. Dia ambil kira belaka dah. Hanya ambil kira belaka. Dalam ilmu tafsir pula, ilmu tafsir pula, ramai mufassirin, ramai di kalangan ulama tafsir menafsirkan kalimah bid'ah pada ayat berikut dengan 7. Bersandarkan sirah Nabi Yusuf yang dipenjara selama 7 tahun. Sudut ulama tafsir pula ni tengok yang jadi 77 tu jadi kok mana? Bukannya jumpa sehadisnya bagi hukum selalu tidak. Ni ulama kita nak kabur ni dah perangai ulama. Mereka dalam nak buat satu-satu keputusan bukan ikut jumpa satu hadis, jumpa satu ayat Quran yang pakai lalu tidak. Mereka kaji sungguh-sungguh kiri kanan atas bawah. Nak dapat ke satu-satu benda tu. Maka dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf menceritakan bid'ah di sini nisbah kepada 7. Kerana Nabi Musa Nabi Yusuf dipenjarakan selama 7 tahun. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Yusuf berkata kepada salah seorang daripada keduanya yang dia percaya akan terselamat, sebutkanlah perihalku kepada tuanmu. Setelah orang itu dibebaskan dari penjara, maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebut hal Yusuf kepada tuannya. Dengan sebab itu tinggallah Nabi Yusuf dalam penjara selama beberapa tahun.
Jadi ning dari ayat Quran nak cari dia bukan nak cari kisah Nabi Yusuf, nak cari perkataan bid'ah tu. Perkataan hak 77 tu nyambil mana jadi 77 capai imam. Sampai setara tu ulama nak buat ke keluar perkataan tu bukan ikut dang je. Sebab tu tak panas apa bagi kita orang biasa ni perendah alim ulama, terutamanya ulama-ulama yang muktabar yang wujud pada zaman dahulu. Ada memang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda akhir zaman orang-orang sekarang berani menghina orang-orang dahulu. Makna orang sekarang berani menghina ulama-ulama orang-orang soleh dulu. Saya pernah jumpa satu ceramah yang dikatakan memang ni Syafi'i ni memang banyak nyusah orang. Nya boleh kata begitu Imam Syafi'i ni Nasrus sunnah, orang yang menyelamatkan sunnah Nabi, dikata orang yang banyak nyusah orang. Ni kalimah yang tidak ada adab langsung dengan alim ulama. Ni kita tengok cara ulama nak buat keluar perkataan 7 bukan ikut dang ni. Habis kiri kanannya kobek dulu. Hanya buat kajian dulu baru keluar tu baru 7. Ada bincang ilmu lain lagi. Oleh itu pemilihan. Dengan sebab itu tinggallah Nabi Yusuf dalam penjara selama beberapa tahun. Kita ni antara kisah-kisah hak boleh kita lupa. Ada antaranya banyak kan baca kisah-kisah para nabi ni. Banyak kisah-kisah para nabi ni, di antaranya kisah Nabi Yusuf. Satu cerita yang menarik bagaimana adik-beradik deki dengan adik-beradik. Adik-beradik itu deki dengan Nabi Yusuf kerana Nabi Yaqub layan Nabi Yusuf nampak macam lebih je. Maka adik-beradik ni duk pujuk ke Nabi Yaqub, pujuk juga. Sabarlah Nabi membenarkan dia. Benarlah nyambil kawan tu nyembah dalam telaga buta. Nyambil ke baju pula, nyambil darah kambing, nyeluk lomak di baju Nabi Yusuf. Dia khabar ke ayah dia bahawa Yusuf ni kena makan oleh serigala. Ayah dia nampak dah cara baju cari ni, tahu dah ni bukan serigala, ni kejaanmu ni. Yang mana nak khabar tu adik-beradik deki tu, adik-beradik deki tu. Bagaimana kisah Nabi Yusuf jadi menteri bahagian ekonomi. Bagaimana Nabi Yusuf ni lawa sangat, siapa orang puan duk tengok ke Nabi Yusuf ni tak teringat kerak tangan sendiri. Allah lawa setara mana. Sebenarnya benda ni kita mudah nampak pernah berlaku di negara orang putih. Dia ada di antara mereka ni nyewak cabaran challenge bodoh-bodoh. Sama-sama je dia kata apa, aku challenge mun ni tak aku bandar ni telanjang bulat. Nya suruh kawan-kawannya puang telanjang bulat. Kawan tu challenge dia dapat duit sikit. Orang kapinya kira apa dosa pahala. Nya telanjang bulat menyebabkan orang hok naik kereta dok tengok ke dia. Habis telanggar ada lalah dengan dia mati kena langgar dia orang. Dia kerana orang takjub sangat, Allah wan telanjang bulat sebang langgar tu. Nak kabarnya Nabi Yusuf ni lawa ni siapa orang dak sedar kerak tangan. Lawa balah mana wallahu a'lam lah. Jadi kisah Nabi Yusuf satu kisah yang amat menarik. Satu kisah yang amat menarik. Jadi di sini dia sebut bagaimana Nabi Yusuf dipenjarakan 7 tahun gara-gara fitnah yang berlaku. Dan zaman Nabi Yusuf juga ni lah ada seorang budak yang boleh cakap. Dia kata kalau Nabi Yusuf cari daripada pihak depan, Nabi Yusuf salah. Tapi kalau Nabi Yusuf kalau cari dari pihak belakang baju dia, Nabi Yusuf betul. Kerana orang puan tu duk tarik ke dia. Dan memang belakang Nabi Yusuf tu dalam keadaan yang syarih. Tapi fitnah yang terjadi dihumbang juga dalam penjara. Digoda oleh siapa? Mak akak dia sendiri. Tu Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah dia amat menarik. Carilah kitab-kitab yang sahih menceritakan kisah Nabi ni. Bimbang juga kadang-kadang yang ada juga masuk buah pelik-pelik hok. Kadang-kadang kita dengar sedap tapi sumber dia kita tak tahu mana. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Dia kata ada orang ni hok asal nak pergi ke atas bukit kat Nabi Nuh buat kapal.
Lepas tu nya duduk atas kapalnya berok. Lepas berok dalam jalan buta pun jatuh mak tahi faham mata cerah molek sirah mula. Jadi lepas pada tu nya pakak kikih belaka tahi hok ada dalam kapal tu. Nampak pada cerita sedap tu. Tapi kata ulama sumber ambil mana dok jumpa mari kok mana. Cerita bab Nabi ni dia dok direk ikut dah nak jadi sedapnya tambah fok ni sikit. Nya tambah sudut ni ke dok leh contoh macam Nabi Ayub juga. Nabi Ayub sakitnya kata tak nak mayang ni Nabi Ayub ni nyambil ulat hok duduk dalam lutut dia ni tok bawah dia mayang. Lepas mayang nyambil pula ulat tu tok mula dalam lutut Nabi Ayub. Cerita tu betul dok, cerita tu dok betul kerana dia bertentangan dengan sifat yang ada bagi seorang rasul. Kerana Nabi, Rasul ni kalau yang sakit pun sakit yang tidak menjijikkan pada pandangan orang. Kalau kaki siapa berulat tu orang pun tak mari. Kata ulama, Nabi Ayub ni sakit di antara tulang dengan di antara isi dengan kulit. Doklah siapa buah ulat macam-macam tu. Jadi cerita Nabi pun nak tengok jugalah. Jangan ikut dah, ikut sedap ulasan, jangan. Ya sabit dengan Nabi ni dia tak boleh reka-reka. Ya sabit dengan masalah keimanan tu. Maka oleh itu pemilihan angka 77 dalam menghimpunkan cabang iman dilihat lebih jelas dan kuat menerusi keterangan tadi. Jadi dalil yang menyokong nak kabur cabang iman 77 tu ambil mana? Ni dua tiga sumber tadi ni. Ni ayat Quran ni, hak ni dari Nabi ni. Hak tu yang jadi timbul 77 tu. Namun pandangan selain angka ini tidak ditolak atas dasar adab dalam menghormati ijtihad para ulama. Nampak tak perangai ulama guana? Perangai ulama ni walaupun kita kata dia datangkan dalil 77 ni maknanya ada kukuh dengan dalil Quran ada, dengan hadis Nabi ada, dengan pandangan ahli bahasa Arab pun ada belaka dah cukup dah. Tapi dia kata walaupun begitu aku tidak tolak pendapat ulama yang lain kerana benda ni hal ijtihad. Sebab ia tidak disebut secara jelas bahawa 77 tidak disebut begitu. Maka ulama ni yang pandang ni kata 77. Hak ni kata tak 76. Dia ada dalil dia pula. Sebab tu katanya guru-guru kita apabila kita ngaji dengan ulama mazhab Hanafi, seolah-olah kita kata mazhab Hanafi betul. Lepas tu kita ngaji pula dengan ulama mazhab Maliki. Lepas tu kita akan kata pula mazhab Maliki betul. Ya ngaji dengan mazhab Hambali betul. Ngaji dengan mazhab Syafi'i betul. Kenapa masing-masing dia ada sandaran dan hujah ni Quran dan hadis juga. Kerana ilmu ni luah. Sebab tu ulamanya tak ada apabila dia ijtihad dia kata gini. Lalahnya kata pendapat orang lain salah belaka. Hak tu tak kena, tu bukan adab orang mengaji tu. Sebab tu macam hari ni lah apabila satu-satu isu yang mana benda tu khilafnya tak tolak bodoh lalu ada pendapat aku ya pendapat orang lain salah belaka tu tak kena, melainkan dalil yang qat'i baru je lah. Tapi kalau benda ijtihad ulama kata dalil dia gini, ulama kata dalil dia gini, mu nak pegang hak ni Allah lah, ada pun aku nak pegang cara ni ikut fakta, jangan balas sudahlah. Ni mentang-mentang pendapat dia tak siku dengan pendapat orang lain, habis dapat orang lain tak kena. Jadi rosak habis. Maka tu tak kena tu bukan cara orang ngaji ilmu agama. Maka ni kita ngaji hari ni dia sebut apa? Namun pandangan selain angka ni, ada pun kalau ada pandangan kata 76, 75, ini tidak ditolak atas dasar adab dalam menghormati ijtihad para ulama. Adab sebagai kita orang ngaji ni kita tak boleh letak bahawa kita seorang tu orang lain salah, tak boleh. Dan Imam Syafi'i kata apa? Aku harap biar daripada mulut orang tu keluar betul, bukan keluar daripada mulut aku. Sebab tu aku debat, aku harap benda yang keluar tu kebenaran, bukan kemenangan. Tu Imam Syafi'i. Ulama-ulama dulu debat, tapi debat dia kan nak tengok siapa yang betul, bukan siapa yang menang. Kita hari ni nak debat, nak tengok awak kita menang.
Sebab tu kalau tengok dalam Facebook hari ni, ada pendapat kata begini, ada pendapat kata begini. Maka kita ni penyokong pendapat A. Kita buat mari hujah A ni buat mari. Hak B pula buat mari. Bukan nak hidup balah dia. Padahal masing-masing ada tempat sandorang dia. Masing-masing ada tempat sandorang dia. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan jalan yang sesuai pada mereka. Mereka ijtihad mereka dak tepat pun dapat pahala. Dah kita balas dapat benda. Dapat pahala, dapat balas, dapat musuh dengan orang. Jadi begitu. Islam tu memberi panduan buat umatnya bahawa iman yang terpatri kukuh dalam diri merupakan tunjang utama kepada anggota badan untuk berbuat amal soleh. Dan memang tu iman ni perkara hak asas sekali yang untuk membangkitkan kekuatan pada kita untuk nak buat amal soleh. Contoh dia apa? Contoh dia kita kata beginilah, kita sembahyang subuh ataupun sembahyang isyak secara berjemaah. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang sembahyang isyak secara berjemaah, pahala yang Allah Ta'ala beri kepada dia sebagaimana dia menghidupkan separuh hari separuh malam dengan amal ibadat. Kalau kita kata malam 12 jam, 6 jam dia buat amal ibadat, pahala yang Allah Ta'ala beri pada dia. Dan siapa-siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, Allah Ta'ala beri pahala padanya sebagaimana dia menghidupkan ibadat sepanjang malam. Maka kalau kita yakin dengan janji Allah dan janji Rasulullah, hak ni memberi kekuatan kepada kita untuk buat amal ibadat. Tapi kalau kekuatan hak dalam amal kita pun ya kedok, maka kekuatan yang lemah itu menyebabkan kesan dia ibadat kita dok gagah. Ibadat kita dok gagah. Contohlah dari bab drama Rasulullah sebut mana qasun malun min sadaqati, takkan berkurangan harta orang yang bersedekah. Jadi kita tahu dah hadis Nabi ni sabit dengan ayat Quran, sabit dengan hadis Nabi, kalam daripada Allah. Tetapi untuk kita nak dapat keyakinan, ia bergantung dengan hak duduk dalam ni iman. Yakin dengan benda ghaib, insya-Allah kita akan sungguh untuk nak melakukan amal soleh. Tapi kalau tak berapa yakin, jadi gitulah. Berasa tak rada nak buat rasa gagah, buat sikit, tak rasa gagah tinggal. Maka nak kabarnya iman perkara asas dalam nak melahirkan kekuatan dalam melakukan amal ibadah. Kita hari ni andai katalah kita buat contoh gambaran ganjaran Allah Ta'ala beri kepada kita dalam bentuk cash. Dalam bentuk cash. Rasa-rasalah surah kita ni kalau dia kata siapa-siapa yang pergi dengar kuliah di surah SKJ, kuliah maghrib, ayah cik dengan baki ataupun AJK surah tunggu depan, atas sepala 500 dapat. Rasa-rasa penuh dak orang mari. Allah nyeceng siapa dengar, nyeceng siapa kuatan untuk 500 bawa nak mari mana. Rasa-rasa kalau hujan kalau bagi 500 mari dak. Mari, bukan hujan banjir mari. Nak kabur kalau nampak cash tu ni lain selalu. Tapi masalahnya benda ni bukan cash. Sebab tu bukan cash tu lah dia bergantung dengan keyakinan kita, iman hak duduk dalam ni. Hak Allah Ta'ala kabar apa, Rasulullah kabar apa, hak tu yang memberi kekuatan untuk kita nak beramal. Kita contoh dulu apa tak tahu hak mama ni mana. Kalau di Tongong tu ada satu kawasan padang Astaka. Astaka ke dataran Merdeka, nama tempat hamba bodoh ingat. Kawasan dia tu bagi bering. Bering ni dia kata untuk nak bagikan hak hari tu hak dapat 700 ke 1000. Hak dia bagi backup pertama 300 setengah dulu. Hak kena diambil sendiri tu. Jadi di sana dia kata kena ambil kos 9, maknanya kena dak lihat tawakil. Melainkan ada keuzuran yang terpaksa, tu lain cerita lah. Jadi apabila begitu kos 9 nak ambil, kos 9 tu orang baru mari YB mari nak belabel dulu sikit.
Lepas tu baru bagi. Pukul 9 nak bagi pukul 7.30 penuh dah dewan. Penuh dah dewan baru 3.30. Rela tunggu pukul 7.30 dah paling kurang dah habis-habis pun. Lepas tu baru ambil voucher baru pergi tukar pula. Nak kata berapa jam? Dah apa sebab apa 3.30. Sebab apa? Sebab nampak cash ni khuliqal insanu min ajal. Manusia ni Allah Ta'ala cipta dalam keadaan suka benda segera. Masalah pahala ni bukan segera. Syurga ni bukan segera. Dah jadi kesungguhan kita nak dapat pahala, kesungguhan kita nak dapat syurga ni macam mana? Dengan sebab iman hak duduk dalam ni. Kekuatan hak dalam ni jadi pencetus semangat untuk nak buat ibadat. Kalau hak dalam ni lemah, maka susah amat ibadat pun buat, berasa nak buat je, berasa malas tinggal, berasa rajin buat. Ni jadi begitu. Maka di sini dah disebut Islam turut memberi panduan buat umatnya bahawa iman yang terpatri kukuh dalam diri merupakan tunjang utama kepada anggota badan untuk berbuat amal soleh. Tu hak tunjang utama, hak asas kali tu. Gagah dia, insya-Allah gagahlah amal soleh kita. Dan kekuatan amal soleh ni tidak diukur dengan sebab sihat tubuh badan. Tu kena ingat pula. Kesihatan tubuh badan ni bukan menjadi kayu ukur seseorang tu buat amal ibadat banyak ataupun tidak. Bukti ni macam mana? Bukti dia bulan Ramadan. Bulan Ramadan cuba pergilah tengok masjid surah hak buat semayang tarawih 20. Biasa hak semayang 20 tua ke muda? Muda tahu belaka. Banyak kan tua, hak muda hak cakap pun tak pergi kau. Maknanya kita lapang pula ni cari surah hak pendek kali. Ni cari surah panjang-panjang sikit dah pergi dah. Nampak kan tak? Sebab apa? Kan kita muda sepatut tenaga lebih banyak daripada orang tua. Tapi sebab apa? Dalam bab amal ibadat hidup bergantung dengan tua muda. Dalam bab amal ibadat yang pertama hak dalam, yang kedua taufik daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok orang tua ni kadang-kadang 20 rampan. Setiap malam 20. Kita lapang tu nak kalau masuk dok ke 20 nyeret geng habis. Allah berapa dah lapar dah? Baru 10. Berapa dah? Berapa rakaat? Dia hanya kira belaka. Tapi orang tua tak. Jadi boleh jadi nak kat apa benda hak duduk dalam ni lah pengukur kekuatan amal ibadat seseorang. Inilah ciri yang sangat penting serta dituntut dari setiap muslim demi mencapai redha ilahi. Tu perkara utama tu yang perlu dicari oleh orang Islam. Untuk apa? Nak cari redha ilahi. Hak ni matlamat hak paling tinggi hidup kita dalam dunia. Miskin tak apa kalau dapat redha daripada Allah. Kaya tak apa kalau dapat redha daripada Allah. Jangan kaya tapi kemurkaan Allah yang menanti kita tambah. Kalau kaya redha, alhamdulillah. Miskin tapi Allah Ta'ala redha, kita telah memperoleh dunia dan seisinya. Kerana dunia memang tempat ujian daripada Allah Ta'ala dan mendambakan kejayaan dalam hidup di dunia dan akhirat. Nak capai kejayaan hidup dunia, akhiratnya duduk sini dalam bab keimanan. Dan hak itulah di antara nikmat hak paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ingat ya, dengan sebab nikmat iman yang ada pada diri kita, nikmat Islam yang ada pada diri kita, insya-Allah dengan sebab ada iman walaupun sekelumit dalam hati, syurga Allah Ta'ala beri jaminan. Dia sebut dalam hadis Nabi tu, siapa-siapa yang mana ada iman walaupun besar darah dalam hati, dia akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah. Cuma sama ada dia ampun oleh Allah Ta'ala dosa-dosa yang dia buat, ataupun dibakar sekejap dalam neraka dengan kadar jahat yang dia buat waktu hidup di dunia, dan akan diberi terakhirnya akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Cuma jangan nitah bukan dalam hati tu. Apa-apa ada ni dak yogi surah dah yang kita geret awet guana-guana pun janji iman dia dalam hati. Bukan begitu pula.
Cuma nak kabur nikmat yang besar yang Allah Ta'ala beri pada diri kita. Kaya iman yang ada pada diri kita tu sebenarnya nilai dia lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Walaupun kita tengok orang kafir kaya pada kita juta-juta dalam bank, ingat iman kita tu jauh bernilai lebih mahal daripada dunia dan seisi yang duduk di tangan orang-orang kafir. Cuma oleh kerana kita dok tahu nilai tu rasa dok berasa sungguh menghargai. Macam budak lah. Budak anak kita setahun dua kita dok gatuk tekok je rata beli rata mah. Tak beli rata mah sungguhnya kita gatuk tekok dia 20,000. Hak gatuk tekok dia saja. Tapi dia budak ni tak tahu nilai. Kalau lah orang ajak tukar, dia kata adik jom kita tukar rata dengan aiskrim sekian. Nya tukar malah ada. Kerana apa dia tak tahu nilai mudah dia tekak dia. Hak tahu nilai mak dia kata apa mana kata mu orang ambil wah teriak mak ni. Anak suka sebab dapat aiskrim. Sebab apa dia tak tahu nilai. Maka imam gitu juga. Kadang-kadang kita tengok orang kafir kaya daripada kita sedap ada kereta besar, ada rumah besar, bini jangan besar, bini lawa. Bini lawa. Maknanya dalam perkara tu kita rasa cemburu sebab apa? Sebab kita tak tahu nilai iman duduk dengan kita. Kalau kita tahu nilai iman, insya-Allah perasaan gembira kita dengan nikmat ni jauh lebih besar daripada nikmat dunia yang Allah Ta'ala beri untuk sementara kepada musuh-musuhnya orang-orang kafir. Banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan hal tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. Firman Allah Ta'ala kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di sini kita ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama untuk makluman kita insya-Allah selepas daripada kita sembahyang Isyak ni, kita akan buat tahlil, mohon untuk buat tahlil untuk Cik Nur ataupun Zainul binti Abdullah. InsyaAllah sembahyang Isyak ni kita akan adakan tahlil secara ringkas insyaAllah. Yang pertama. Yang kedua untuk maklumat sahabat-sahabat semua, kita masih lagi mencari sumbangan untuk membantu saudara kita yang berada di Pahang di Selangor untuk pembinaan rumah yang hanyut di Kampung Lana Mempatah Lecang Pahang. Target 2 Malaysia. Ni kontraktor kita bagi kita pergi sana lah. Jadi nak cari dan tabung ada di belakang ada. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang ada kewangan tu boleh beli sumbangan, insya-Allah niat molek. Moga Allah Ta'ala ganti pada kita dengan perkara yang lebih baik insya-Allah. Jadi tabung disediakan di belakang. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.